Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kuliah tazkirah ataupun tadabbur online kita teruskan lagi pada pagi yang ceria, pagi yang bahagia ini. Pada pagi Isnin di awal bulan Syaban, insya-Allah ramai di kalangan kita yang berpuasa mengambil peluang. Dulu kita sibuk ke sana ke sini dengan kerjanya, dengan macam-macam. Hari ini Allah Ta'ala beri kepada kita ruang dan peluang untuk kita berada di rumah kita. Maka inilah masa yang sangat sesuai. Allah uji kita untuk dia mendengar rintihan. Dia nak dengar suara kita bermunajat, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, ikshif anna hazal bala wa hazal da. Ya Allah, hilangkanlah daripada kami bala ataupun wabak yang ada ini, supaya kami dapat hidup dalam keadaan yang baik. Jadi ketika inilah kita ambil peluang yang besar. Kita ambil peluang untuk kita bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita bermunajat, kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah SWT hilangkan wabak, penyakit yang ada ini dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Masyarakat kembali tenang, negara dalam keadaan aman, masjid-masjid dibuka kepada umum, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah kita akan teruskan pengajian kita dalam kitab tafsir Al-Quran yang ada mushaf. Saya buka. Seelok-eloknya kita ambil tafsir ataupun mushaf yang ada terjemahan untuk sama-sama kita hayati bacaannya dan terjemahannya, insya-Allah. Pada kali ini siri yang ketiga, tafsir surah An-Naba, siri yang ketiga. Kita mula dari ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 bacaannya dan huraiannya kita akan tengok secara ringkas perbincangan kita yang lepas, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Ayat yang kita mula pada kali ini
ayat yang ke-11, waja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya terangnya, yakni masa untuk mencari rezeki. Sekarang ni kita dah siang, kan? Dalam kita perbincangan dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala mula dengan malam. Tengok ayat yang ke-9, undur sikit ke belakang. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat. Allah jadikan tidur itu untuk apa? Untuk kita berehat. Dia panggil subata. Allah beri kepada kita an-naum, tidur. Kata di para ulama tadabbur, dia kata tidur ini lil arwah, bagi benda yang bernyawa. Namun begitu, untuk makhluk-makhluk lain, nabatat, tumbuh-tumbuhan, dia perlu kepada gelap. Gelap malam. Dia tak tidur, tapi dia nak juga gelap. Seperti yang kita cerita dah semalam, bagaimana papan iklan yang dipasang dalam kebun. Orang kebun tu saman. Tuan iklan itu kerana pokok dia tak subur, kan, tak segar. Cuma yang saya nak sebut sekali lagi, ulang balik, subata. Allah kata apa? Waja'alna naumakum subata. Subata itu maknanya untuk berehat. Dia kata dalam bahasa Arab, kata ahlul lughah kata as-subat dengan makna al-qat'u. As-subat dengan makna al-qat'u. Tidur itu memotong kehidupan biasa manusia. Biasanya orang ni kalau penat, letak kepala tidur, sedar, Masya Allah, kembali semula hayawiyah, sehat, tenang, bertenaga balik. Maka subat itu tidur secara tergagah. Maknanya secara paksa. Itu yang kita bimbang hari ni. Ini satu penyakit baru ni, orang tengah bawa kereta tertidur. Kan, dia panggil sekejap. Walaupun beberapa saat, tapi kesan dia besar. Mungkin kereta kita terbabah ke jalan orang, yang menyebabkan berlakunya aksiden wal-iyazubillah, ataupun jatuh ke tepi, masuk dalam gaung. Semua itu sangat-sangat berbahaya. Maka subat, tidur itu dia mari dengan kuat. Dengan kuat, sehingga kan penguasa-penguasa yang zalim, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat pun, orang-orang besar pun, sekali dia kena tidur, senyap, tak kata apa. Nafas duk turun naik, tapi dia tak tahu apa. Kadang-kadang dia bercakap tengah tidur, tapi orang tanya, mu cakap apa tadi? Dia kata tak ada bercakap. Ataupun dia bermimpi. Cuma bagaimana kaifiat tidur itu, kata di ulama, wahwa sirrun minal asraril ilahiyah, itu rahsia Allah Ta'ala. Kita boleh tahlil gitu saja. Hakikat sebenarnya Allah yang mengetahui. Maka tempoh tidur sebagaimana disebut oleh ulama kesihatan, dia kata berbeza di antara seorang dengan seorang. Ada yang 6 jam, ada yang lebih. Kan? Kemudian lepas pada kita tidur, tengok pada ayat yang ke-10, ini dia panggil susunan ayat al-ijaz. Ayat Quran dia susun cukup mantap. Tak ada orang yang boleh tegur, yang boleh kritik, sebab dia law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ini bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati perbezaan, percanggahan, fakta, maklumat yang cukup banyak. Tapi oleh kerana dia min indillah, mari daripada Allah Azza wa Jalla, tak ada maklumat yang bercanggah, tidak ada fakta yang salah, tidak ada. Kalau salah tu bukan Quran salah, kita tafsir salah. Itu cerita, maknanya bukan salah Quran, salah kita. Kita jangan menyalahkan Quran, kan? Jangan menyalahkan Al-Quran. Kemudian Allah kata wa ja'alna laila libasa, dan kami telah menjadikan malam dengan gelapnya sebagai pakaian yang melindungi. Dia kata libasun lil ardi.
Malam itu pakaian kepada bumi. Jadi bumi ini perlu juga bergelap. Sebagaimana pakaian bagi manusia itu baju kan. Maka dan Allah Taala sebut al-lail libasan lil ardi. Pakaian kepada bumi. Bagi manusia Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Hei anak Adam, kami telah turunkan ke atas kamu pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutup aurat kamu, menutup tubuh kamu daripada kesejukan, daripada keaifan. Warisha, rish dengan makna pakaian perhiasan. Macam kita ni, pakai jubah. Kadang-kadang kita pakai kuk lagi luar, itu dia panggil rish, pakaian perhiasan. Kan? Jadi cukup dah kalau dia pakai baju t-shirt pun cukup. Tapi kena pakai baju kemeja kat luar. Pakai kuk lagi, orang Arab pakai mislah. Kalau orang perempuan pakai abayah, itu dia panggil rish, maknanya pakaian luar yang perhiasan. Namun Allah kata walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa, maknanya pakaian takwa atau menghiasi diri kita yang menyebabkan kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, tidak tunduk kepada peraturan-peraturan yang lain dan tidak buat benda-benda yang tidak baik, maka itu dia panggil libasut taqwa. Suratul A'raf ayat 26. Sekali lagi Allah Taala sebut libas. Dalam ayat mana para jemaah sekalian? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri kamu itu pakaian bagi kamu. Dan kamu pakaian kepada mereka. Apa maksud di sini? Makna pakaian ini yang melindungi, suami melindungi isteri daripada keperluan-keperluan hidup yang lainnya, daripada ketakutannya, dari macam-macam perkara. Isteri pula apa yang lindungi kita? Dia boleh melindungi suami daripada terjebak dengan benda-benda mungkar, fahisyah, benda maksiat. Artinya, oleh kerana suami dan isteri ni pakaian, maknanya dekat. Pakaian kita ni bertepek di tubuh kita. Demikian juga suami isteri. Demikian juga suami isteri. Jadi ayat ini, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa, libas untuk bumi, pakaian yang kita pakai ini libas untuk tubuh badan. Satu lagi iaitulah libas suami isteri masing-masing melindungi. Maka Allah Taala sebut libas di sini dengan makna as-sakan, makna ketenangan. Dalam ayat surah Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang duduk dengan isteri kamu. Masya Allah, tabarakallah. Karena itulah nasihat saya kepada suami. Bila mari kempen tayang isteri. Ni orang duk kempen di Facebook. Mana-mana orang yang sudah ada isteri, tayanglah gambar bini kamu di Facebook. Kita kata ini min tala'ubis syaitan wal'iyazubillah. Ini termasuk dalam permainan syaitan. Di saat kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan COVID ini, tiba-tiba kita nak galak lagi. Kita nak menayang-nayang lagi. Saya kata tuan-tuan, puan-puan, berpada-padalah. Hidup ni biar kita ada skill, biar kita ada manhaj, biar kita ada parameter. Kita duduk dalam keadaan COVID sekarang ni. Kita tak terasa. Sebab kita tidak duduk dalam bilik kuarantin di hospital, na'uzubillah. Kita tidak duduk dalam bilik ICU. Kita tidak duduk dalam kawalan-kawalan yang ketat, yang menyebabkan ada yang pakat duduk tulis dekat Facebook, dia kata kenapalah baju dah ketat, jam pun terasa ketat dah di tangan, macam-macam. Nak ceritanya aku duduk rumah ni cara kau makan. Lepas makan puas-puas tak ada kerja, duduk belek telefon, cari gambar-gambar bini, duduk tayang kat situ. Kita kata hati-hati. Allah turun pada wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Allah kata aku uji kamu bil hasanat dengan kesenangan, was sayyiat dengan kesusahan, la'allahum yarji'un. Allah nak suruh kita kembali kepada dia, bukan nak suruh kita bergalak, bukan nak suruh kita duduk main benda-benda yang lara, yang leka. Berpada-padalah para jemaah sekalian, cukuplah kita sekarang ni. Ujian yang ada ini, kita tak terasa berat sebab belum menimpa atas kita. Cuma kita terasa terkawal. PKP. Tapi orang yang duduk dalam bilik-bilik yang sudah terjebak, wal'iyazubillah,
Kita minta perlindungan Allah SWT kepada kita, keluarga kita, orang yang kita sayangi, masyarakat kita daripada terjebak dengannya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya diangkatkan ikshif anna hazal waba. Ya Allah, bebaskan kami daripada wabak ini. Orang yang duduk di sana baru dia tahu. Kata di para ulama, la ya'rif qadran ni'am illa man iftaqadaha. Kita tak sedar, kita tak tahu qadar nikmat Allah Ta'ala beri apabila nikmat itu hilang baru tahu. Waktu kita muda boleh melompat sana sini. Sekali Tuhan tarik sakit lutut baru kita tahu, oh, nikmatnya boleh berjalan, nikmatnya boleh macam-macam. Sekali Allah Ta'ala mari tarik kita ni sakit, kan? Dulu kita boleh makan apa saja. Sekali mari darah tinggi, mari gout, mari macam-macam penyakit, baru kita rasa nikmat hilang. Sekarang ni Allah Ta'ala uji kita kecil. Kenapa kita lara? Kenapa kita leka? Kenapa kita buat? Maka berpada-padalah para jemaah sekalian, ada cerita nakal. Zakar al-Qurtubi fi tafsirihi. Imam Qurtubi menyebut dalam tafsirnya anna ba'dal mughaffalin, sebahagian daripada orang yang lara. Mughaffalin ni orang lara, orang lalai. Wal iyaz billah. Dia kata apa? Madamal lailu libasan. Oleh kerana malam tu sudah jadi pakaian, falil insan an yusalli fihi wa huwa uryan. Jadi boleh orang tu solat dalam keadaan dia telanjang. Itu masya-Allah, tabarakallah. Bolehnya mikir lagi ni. Ini adalah Qurtubi. Qurtubi kata ada orang mikir lagi tu. Pasal itulah cerita telanjang ni ada satu kisah. Dalam sebuah buku tabaqat, di buku biografi ulama-ulama yang pelik ni. Dia panggil ulama tasawuf ni pelik. Dalam buku ni lah, wallahu alam. Tuan-tuan boleh dengar sendiri lah. Dia kata ada seorang ulama di Mesir, nama dia Ibrahim Al-Uryani. Ibrahim Al-Uryani, mana Ibrahim tak pakai baju. Dia ni hebat tak hebat, dia boleh khutbah satu hari jemaah 5 mimbar. 5 mimbar masjid. Oh, kita kata betul lah, pejabat agama tak payah gaji mahal dah. Kalau boleh seorang khatib 5 mimbar, dah berapa masjid dah kita untung. Kita kata jangan buat benda pelik-pelik lah. Dan biar kita bercakap di alam realiti yang nyata. Maka itu yang para jemaah sekalian, alhamdulillah, sekarang ni kita terus kepada ayat kita, selesai dah. Tidur, malam, sekarang dah siang. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allahu Akbar. Allah kata, dan kami menjadikan siang dengan cahaya terangnya, masa untuk mencari rezeki. Masa untuk mencari rezeki duduk di mana? Pada waktu siang. Kita terbalik. Orang panggil terbalik kuk. Nah, ada setengah orang ni terbalik. Malam itulah tempat dia kerja cari rezeki. Pukul berapa kedai kita? Oh, kedai saya kami ni buka pukul 5 petang, tutup pukul 4 pagi. Apa ini? Ini sudah menyalahi fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ja'alna al-laila libasa, kan? Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kamu begitu pula. Nahar siangnya kamu berehat tidur, malam buat kerja. Pakat jadi burung ketuk lah kau. Tahu burung ketuk? Burung ketuk ni orang Arab kata bumah, ni burung hantu. Malam tak tidur, siangnya tidur. Jadi kelawar. Kenapa jadi begini? Ya, bila mari PKP ni, boleh je hidup. Tak ada kedai malam. Masya Allah, tabarakah. Sebenarnya kita menyalahi fitrah. Kita sendiri melanggar fitrah kita, yang menyebabkan kita jauh daripada asas kehidupan manusia. Manusia yang baik-baik, Allah Ta'ala jadikan waja'alna an-nahara ma'asha. Allah kata, aku jadikan siang itu ma'ash. Ma'ash maknanya tempat kita mencari kehidupan, cari makan. Sebab apa? Malam orang untuk beribadat, untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, bukan untuk makan. Kalau kita tengoklah, para jemaah sekalian, dengan izin lah kan. Kalau kita tengok realiti kehidupan makhluk atas dunia ni. Lembu pun orang tarik pukul 6 petang masuk. Tak ada lembu 24 jam makan. Nah, kecuali lembu yang duduk dalam lembu apa ni, lembu orang bela untuk makan daging cepat ni. Ayam daging. Itu cerita lain. Waktu tu ayam daging ni orang letak lampu kat situ, dia tak bagi tidur. Ini kacau dia ni, kan? Ada setengah syarikat ni bangga pula. Ayam kami ni bukan setakat pasang lampu 24 jam, pasang Quran pula 24 jam. Saya kata kesian ke ayam nak tidur, ayam nak berehat, 24 jam pasang lagu. Pasang Quran. Ayam dengar Quran, tuan dalam pejabat duk dengar lagu. Kita kata
Nak kata ayam lebih baik kan marah orang pula. Tapi realitinya begitu. Patutnya kita manusia ni dengar Quran, tadabbur. Kan? Ayam tak suruh dengar apa-apa. Biar dia duduk rehat situ. Oh tak boleh nak suruh dengar sebab nak suruh dia makan kuat. Kerana nak sembelih. Itulah kerja manusia. Nah, kadang-kadang kita tak mikir ke orang lain, yang mikirnya kepada kita. Maka bila mari ayat Quran ni, Tuhan tak kata wan nahar. Tengok. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahar. Dia tak kata wan nahar. Boleh je dalam uslub bahasa Arab. Tapi Allah Ta'ala ulang balik. Karraral ja'al. Wa ja'alna. Sebab ayat tu pendek. Dan maka tangsik. Susunan tu cantik. Wa ja'alna. Wa ja'alna. Wa ja'alna. Kan? Berapa kali wa ja'alna dalam ayat kita ni. Masya Allah. Tabarakallah. Itulah dia panggil al-i'jaz al-Quran yang sangat cantik. Dalam ayat ini, beberapa kali Allah Ta'ala ulang at-tazkir bin ni'mah. Allah Ta'ala ulang dengan nikmat yang dia beri. Sebab apa? Supaya kita sentiasa ingat. Nikmatnya tidur. Kan? Orang tak boleh tidur, berapa banyak ubat terpaksa kena ambil. Terpaksa pergi jumpa doktor. Kan? Susahnya. Tak boleh tidur, jangan main. Orang yang tak ada pakaian pun susah juga. Sama ada tak ada pakaian fizikal yang betul-betul ni. Pakaian kita sungguh tak ada, ataupun tak ada isteri, tak ada suami, kan? Saya tak tahu nak nilai mana lebih susah, orang tak ada suami atau tak ada isteri. Orang yang tak ada baru dia tahu, kan? Ada setengah orang tu, orang perempuan yang biasa lebih sabar nak banding orang lelaki, terutama sekali kalau dia mati dalam masih muda, anak kecil, jarang ibu ni nak kahwin cepat-cepat. Kesian kan anak. Tapi kalau ayah mati isteri, Allah, dia kata payahlah budak-budak ni tak ada orang nak jaga. Alasan lain pula kan. Setengah orang kata tak ada naik rupuk lagi di kubur isteri. Belagak pun dah ayah dia. Biarlah, tak ada masalah tu. Itu masing-masing. Yang kita nak dalam ayat kita ni waja'alna ni at-tazkir bin ni'am. Allah Ta'ala peringatkan kita nikmat supaya kita sentiasa ingat kepada Al-Mun'im Jalla wa'ala. Ingat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Biasanya orang ni mudah melupai nikmat. Mudah lupa nikmat. Ni matahari yang keluar ni, kan? Matahari yang keluar. Hari-hari kita tak terasa nikmat dia. Sebab kita tahu pagi esok matahari mari. Cuma bila mari hari hujan, matahari tak ada, baru kita terasa sikit. Payah weh nak jemur kain. Payah weh, baru terasa. Tapi orang-orang lain yang duduk di negara-negara dia yang tak ada matahari, terpaksa dia mengembara. Itu yang mari kita dia penuh di pantai-pantai kita tu. Orang panggil buaya darat duduk berjemur kat situ tu. Dah, dengan baju tak pakainya. Allahu Akbar. Dia panggil pakai bikini ke apa benda. Duduk guling tepi laut, tepi pantai. Sebab apa? Nak jemur matahari. Dia rasa nikmatnya. Kita ada matahari hari-hari ni tak terasa nikmat apa-apa. Sebab begitulah manusia. Kalau dah biasa, dia panggil hilang rasa. Kalau sudah biasa, hilang rasa. Begitu keadaan kita hari ini. Orang-orang yang sudah biasa dengan maksiat, dia tengok maksiat, bukan maksiat lagi. Dalam bahasa Arab kata, ma li jurhin bimayyitin ilam. Orang mati tak sakit lagi kalau kita pergi lukakan dia. Kita pergi dekat mayat, kita ambil pisau, kita toreh dia. Tak ada beraduh, kata. Aduh, sakit. Kalau ada lompat lari, dia kata ni bukan orang, ada hantu, kan? Contohlah. Maknanya, orang yang sudah terbiasa dengan maksiat, dia tak rasa lagi benda tu maksiat. Ini yang kita takut. Dia panggil faqdul ihsas. Hilang perasaan. Maka hilang perasaan ini sangat-sangat menyusahkan, sangat-sangat membimbangkan kita. Hari ini kita duk perhati tengok, sebab apa suami bangga duk tayang gambar bini? Sebab dia sudah tidak ada lagi perasaan cemburunya, perasaan maruah dirinya, perasaan macam-macam, maka jadilah kita juru tayang. Lebih-lebih lagi isteri yang tak utuh aurat tu. Yang tak utuh aurat. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah jumpa seorang manusia ni, baik dia dengan manusia, tapi dia tak benar isteri tutup aurat. Duduk negara Arab, kerja negara Arab, tapi dia kata, saya tak bagi isteri saya tutup aurat, sebab saya suka tengok orang perempuan, biar orang tengok bini saya. Kita kata ni, perangai apa lagi ni? Perangai manusia yang tidak ada sifat dayus. Dayus ni maknanya orang laki-laki, suami yang membenarkan isteri dia tu melakukan maksiat. Itu dayus nama dia. Wala'iyazubillah. Orang dayus ni orang yang tak masuk dalam syurga kecuali dia bertaubat. Wala'iyazubillah.
Maka para jemaah sekalian, ini yang kita tegur supaya kita ni jangan hilang perasaan, jangan hilang faqdul ihsas. Seorang sahabat saya, pendakwah, dia kata apa? Orang yang hilang rasa, hilang perasaan cemburu dengan isteri, bukan cemburu buta ni. Mana cemburu isteri kita ni duduk bebas bergaul dengan orang, keluar rumah tak untuk aurat, tengok anak tak solat pun tak apa, dia panggil hilang perasaan. Orang hilang perasaan dalam jiwa Islam ni mati rasa, dia panggil. Orang yang mati rasa ni lebih bahaya daripada laki-laki yang mati pucuk. Saya mula-mula dengar, saya terkejut. Syekh, lesha, apa awak ni? Mamai mati pucuk pula. Dia kata orang mati pucuk ni ustaz, dia akan cari ubat habis dunia, dia akan cari. Doktornya, ahli-ahli jampi ruqyahnya, ahli akar kayunya, semuanya cari, semua tongkat cari atas dunia. Tapi orang yang faqdul ihsas, mati rasa, dia tak tahu dia mati. Pasal tengok isteri tak tutup aurat, nak gimana? Pasar pagi, beres, dia je hantar mari. Masya-Allah, dengan bini dengan baju kelawar, nampak bulu tiuk, pergi pasar petang. Suami je hantar. Suami tu kalau biasa juga dengan satu level dengan isteri. Tak? Bininya pakai baju kelawar, tu lakinya pakai seluar pendek, logik lah juga. Ni para jemaah sekalian, abah ni hak baru balik masjid. Serba atas kepala tak dia tukar lagi. Anak kata abah kita nak pergi pasar malam sekejap. Beres. Anak turun dengan baju tak tutup aurat, dengan apa, boleh pergi sekali. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah kadang-kadang saya kata, kita ni boleh bersahabat dengan orang baik-baik di masjid, tapi kalau jumpa di pasar malam, kena lari. Sebab kita malu di belakang dia, isteri dengan anak-anak tak tutup aurat. Abahnya pakai jubah. Kita kata ini faqdul ihsas, kerana itulah hak kata orang, mati rasa lebih bahaya daripada mati pucuk. Wal'iyazubillah, na'udzubillah. Allahu Akbar. Baik, kita balik kepada Allah Ta'ala kata, waja'alna fihi ta'kid. Sekali lagi Allah Ta'ala nak menolak kepahaman-kepahaman puak-puak ad-dahriyun ataupun dahriyin, puak-puak yang mengatakan hidup atas dunia ni ikut masa begitu ya. Jadi, tak jadi. Itu baiklah. Kita pergi kepada ayat yang ke-12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat dan kukuh. Masya Allah, tabarakallah. Allah kata apa? Aku bina di atas kamu 7 langit. Syidad sab'an. Syidad yang kuat. Al-bina yadullu ala al-quwwah. Mana kalau kata bina tu menunjukkan kuat. Macam kita hari ni, ini kontraktor hebat ni, dia boleh buat binaan 100 tingkat. Dah. Kalau orang buat reban ayam, buat benda kecil-kecil, store, orang tak panggil kontraktor besar. Dia ni hebat ni, buat apa ni? Oh, dia pandai buat reban ayam. Ayam hok kecil-kecil, hok belakang kapur tu lah. Kalau ayam hok syarikat besar tu lain cerita kan, kita kata. Was-sama'a, dalam ayat lain, dalam surah Az-Zariyat, Allah kata, was-sama'a banaynaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-sama'a banaynaha bi'aidin. Kata ulama tafsir, aidin ni mana al-quwwah. Maknanya Allah Ta'ala bina dengan kekuatan, dengan kuasa dia, menunjukkan bahawa langit itu besar. Fauqakum. Langit di atas. Fauq mana benda atas. Kita ni biasa kita akan tengok benda-benda yang hebat-hebat ni tinggi. Kan? Itu dia panggil. Dan kita kena ingat, langit itu langit lah. Langit itu ada 7 tingkat langit. Allah kata sebut, sab'an syidadan. Ada setengah ulama kata, langit di sini termasuk dalam cakrawala besar atas tu. Kan? Ya sebenarnya, langit tu langit bukannya cakrawala. Langit tu, iaitulah langit dia lah. Bukan cakrawala. Yang kita boleh tengok langit tu. Kita boleh tengok benda-benda di angkasa lepas dengan alat-alat mukabbirat ni. Teropo ni. Orang teropo, baru ni saya pergi rumah seorang profesor di sini. Dia beli alat dia beratus ribu. Alat nak tunjuk, nak tengok bintang tu, bintang ni. Allahu Akbar. Bila kita tengok dengan alat ni, tengok di langit, Masya Allah, tabarakallah.
betapa besarnya kita akan kata keluar, tak keluar lidah kita kecuali subhanallah, subhanallah. Alam yang begitu cantik, kita tak nampak berapa nampak awan gitu kan. Tengok dengan mata biasa ni. Tapi kerana itu orang panggil, di atas dia panggil Qubbatuz Zarqa. Dom yang warna biru ni atas. Dengan bintang-bintangnya macam-macam. Ada bintang apa tahu? Dia tunjuk dengan lampu, cek dulu. Dia kata Ustaz, cahaya yang kita suluh ke planet ni 8 tahun lagi baru sampai. Masya Allah, tabarakallah. Itu besarnya dia. Maka langit yang Allah Ta'ala sebut ni, langit syidad, yang teguh, yang kuat. Langit kita ni teguh, yang kuat. Yang menunjukkan bahawa betapa besarnya keagungan Allah Azza wa Jalla. Semua orang tahu dah langit ada 7, bumi ada 7. Kan? Anak kadang-kadang dia bergurau juga. Orang mari tanya. Waktu musim haji, dia kata, Ustaz, kenapa kita tawaf 7? Sa'i 7, melontar 7. Oh, kata nak tahu ke? Ya. Jawab pihak paling mudah sekali, senang ya. Sebab Nabi SAW telah bersabda, khuzu anni manasikakum, mengambillah ada daripada aku, amalan haji kamu. Jawapan yang paling simple sekali. Cuma kadang-kadang orang nak juga jawapan mikir. Dan saya kata ginilah, langit 7. Bumi 7. Hari 7. Oh dah, pelik apanya kata? Tawa 7. Sa'i 7. Melontar 7. Jadi kita cari benda-benda 7 saja. Melontar 7. Langit 7. Apa lagi 7? Saya pun kurang. Kata kalau di Malaysia, ada satu kedai. Nama dia kedai 7. Dia pun kejut. Jadi kena kedai 7 ni pakai jawapan begitu je. Senyap. Pas sudah. Nah, maka, kata di para ulama, ada sebagian ulama mengatakan, maksud 7 langit ini termasuklah Al-Kawakibus Sab'ah. 7 planet. 7 planet ni. Dengan Zuhal, Mushtari, Marikh. Tapi, jumhur kata tidak. Maksud 7 langit itu 7 langit lah. Bukannya planet-planet yang tadi. Jadi, Alhamdulillah, para jemaah sekalian, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Kan kita ingat, dalam hadis sahih, hadis Nabi kita Mi'raj, naik kepada langit dunia, langit yang pertama, jumpa dengan Nabi itu, naik yang kedua, yang ketiga, Allah SWT yang maha mengetahui bagaimana dia bawa naik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kuasa Allah. Yang pentingnya kita ada 7 langit atas tu, yang kita nampaknya planet-planet ni, hak langit itu tak nampak, yang langit itu kita tidak nampak. Allahu Akbar. Jadi ahli-ahli falak dia boleh tengok tentang bagaimana keadaan-keadaan yang ada. Kemudian tengok ayat yang ke-13. Wa ja'alna sirajan wahaja. Jadi ahli falak ni, Masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala beri kepada dia apa? Ilmu. Dia boleh kaji tentang bintang. Ini semuanya ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala ajar mari kan. Cuma Allah kata wa bin najmihum yahtadun, dengan bintang-bintang mereka boleh pedoman, nak berjalan, nak pergi sana sini. Ada seorang sahabat saya ni, dia pernah kerja di laut hok dalam tu. Kapal dagang antarabangsa. Dia kata ada yang dekat-dekat ni kita boleh guna GPS, boleh guna kompas. Tapi bila sampai tengah laut tu, tak boleh nak guna apa dah. Habis kau nak berjalan tu, guna apa? Dia kata kita tengok bintang. Malamnya tengok bintang, siang tengok matahari. Lepas tu kita kira. Matahari ni, bintang gini, dia akan pergi sini. Jadi kiraan tu, kapal tu kita ikut. Jalan, bila sampai seminggu, 2 minggu lagi, kita akan jumpalah laut yang dekat dengan pantai. Kata, jauh mana lari? Beza, bila tak ada kompas. Dia kata, Alhamdulillah, dengan ilmu falak, kan, ilmu arsadul falak ini, kita kaji-kaji, Alhamdulillah, tak, kalau melencong pun tak jauh. Tidak kata nak pergi sini, pergi kok ni. Tak, mungkin sikit lah. Bila sampai kompas balik, kita boleh lalu. Itu cerita pengalaman dia, wallahu alam. Kita ni tak rajin naik laut dalam, kita duk main laut, duk pergi patah begitu ya, kor-kor. Nak kata kau nak tak? Baiklah. Wa ja'alna sirajan wahaja.
Dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi menunjukkan bahawa matahari ini dalil bahawa 7 langit itu bukannya 7 planet yang ada itu, bukan kawakib. Allahu Akbar. Allah kata apa? Allah namakan matahari sirajan, cahaya, lampu yang sangat terang. Sebab apa? Sebab dia boleh mencerahkan bumi ini, mencerahkan dunia ini dengan cahaya yang ada pada matahari ini. Mengikut ahli sains kata, dengar ni para jemaah sekalian. Ahli sains kata apa? Matahari akbar minal ardi, lebih besar daripada bumi bimilyun wa salasimi'ati alfi marrah. 1,300,000 kali ganda. Sebab itulah kita nampak dia besar dekat dengan kita. Kalau dia jauh-jauh tak nampak. Kita duk nampak planet itu kecil. Tapi matahari kita nampak besar. Ganda dia berapa kali? 1,300,000 kali. Milyun wa salasimi'ati alfi marrah. Masya Allah, betapa besarnya makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Gitulah sebagaimana kata di ulama-ulama falak. Maka kita boleh tengok matahari, besar nampak dia tu. Sebab gandaan dia terlalu besar, dia duduk bergantung di fada, di angkasa lepas, tak pernah jatuh, dan tidak ada siapa yang pegangnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kullum fi falakin yasbahun. Dia duduk situ ya, puak dia tu duduk musing situ ya. Nak kata apa? Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Allah kata sirajan wahaja, dan kami mengadakan siraj, lampu yang terang, al-wahaj al-mutawaqqid, yang bercahaya, nyala lampu itu. Masya Allah. Jadi nikmat matahari itu yang pertama cerah. Nikmat yang kedua iaitulah nikmat hararah, panas matahari. Jadi bila panas ni salah satu daripada nikmat. Sebab ada benda yang kita tak terasa, ada benda yang terasa. Contohnya bila kita duduk di negeri-negeri yang tertentu. Macam kita duduk di Madinah lah contoh. Kan? Nampak musim ni. Nampak musim bunga. Orang buah tamar berbuah. Kan? Bila mari musim panas, buah tamar dah masak. Ya, kalau tak cukup panas, tak masak dia. Tempat kita sini tak main masak-masak ni. Musim hujan tak boleh menoreh. Musim tak hujan boleh menoreh. Itu yang kita nampak. Masya Allah. Maka Allah SWT Maha Kaya. Dia beri kepada kita alam yang begitu besar. Nak tunjuk betapa kuasanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kata, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan dari awan air hujan yang mencurah-curah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hujan dengan matahari mempunyai alaqah yang begitu mantap. Sebab apa? Bila mari matahari, yang menyebabkan air laut itu tabakhur. Waktu naik. Bila naik berkumpul, pak turun balik. Jadi hujan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok orang buat gambar awan. Satu awan yang duduk di langit tu nak turun je, berapa banyak air yang ada dalam tu, dia boleh kandung air. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni buat takir atas rumah kita apa, berapa geling gitu ya. Hak duduk awan, geling berapa atas langit. Maka Allah Ta'ala sebut kepada kita ni berapa benda. Waja'alna, kami jadikan. Wa anzalna, kami turunkan. Wa banaina, kami bina. Ini menunjukkan betapa al-kamal, betapa sempurnanya al-qudrah wat tasrif al-ilahi. Maknanya kuasa Allah SWT itu sangat sempurna. Tak ada orang yang boleh engkar kecuali orang yang tak nampak. Orang tak nampak nak kata apa dia, kan? Baiklah, kata di para ulama, dia kata apa? Kamiyah, maknanya kadar Allah Ta'ala turunkan hujan itu biqadri kifayatin nas, mengikut keperluan manusia. Itu asalnya. Mauzun wa makhzun. Dia turun dan dia simpan. Simpan mana? Simpan atas bukit. Mula-mula kita pelik. Pasal apa air disimpan atas bukit? Kan? Patut air simpan dia di lembah.
di wadi-wadi, di apa ni, di empangan. Rupanya bila kita nak buat tangki, kita kena buat tinggi. Jadi Allah buat tangki air kepada manusia ni mana atas bukit, masya-Allah tabarakallah. Kemudian air itu turun barulah sampai ke kita. Kita kata Allah Taala turunkan air biqadri kifayah, mengikut keperluan manusia. Manusia nak banyak mana. Sekali-sekala dia lepas air banyak, masya-Allah tabarakallah. Saya masih ingat lagi waktu pada pagi Rabu. Ni masjid ni. 24 hari bulan 12 2014. Kita minta lah Allah Ta'ala jangan tak ulang lagi lah peristiwa ini. Saya lepas solat subuh di masjid ni, air di luar sudah mula. Kita tengah mesyuarat, nak angkat kapek ke tak angkat, belum mesyuarat lagi air rempuh masuk dah. Masya Allah, akhir sekali masjid kita yang tinggi ni hampir seling kapur ni untuk mencecah ni. Sebab sekali-sekala Tuhan lepas air banyak, maka supaya nak menguji kita. Ada kalanya dia tahan hujan. Kan dalam hadis 5 perkara tu, apabila manusia ni buat dosa, hujan rahmat tak turun. Kalau turun, hujan bala. Na'udzubillah. Maka kita mengatakan hujan itu rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah bila hujan tak turun, kita kena solat istisqa, bertobat kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala lepaskan hujan itu turun. Jadi para ulama tafsir berbeza tentang mu'sirat. Mu'sirat itu apa dia mu'sirat? Dia kata apa? Menurut awan, daripada awan. Mu'sirat. Jadi ada yang mengatakan, ulama tafsir kata mu'sirat tu angin, hok ju bawa. Ada yang mengatakan awan tu sendiri. Itu mu'sirat. Wa ja'alna minal mu'sirat. Kami jadikan daripada awan tu air yang diturunkan. Itu dia panggil ma'an sajjajan. Awan tu waktu air. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kenapa Allah Taala sebut al-matar dengan bi'anus sajjaj? Sebab dia turun dengan begitu kuat, kan? Dalil hikmah Allah SWT dinamakan bumi ini dengan Al-Kaukabil Azraq. Bumi itu nama dia planet biru. Sebab apa? Lebih daripada 71% daripada permukaan bumi ini air. 71%. Kalau kita duduk atas bumi, atas darat, atas tanah ni, berapa lagi tinggal? 71. Kurang berapa lagi? 29 kan? Itulah cerita kita hujan, dan insya-Allah cerita hujan ni kita akan sambung lagi sekali dengan linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa dalam siri tadabbur kita pada siri yang akan datang pagi esok insya-Allah taala. Jangan ke mana-mana. Selepas solat subuh kita solat subuh berjamaah dengan keluarga masing-masing. Kemudian jangan cepat nak tengok kuliah. Zikir waktu pagi dulu. Habis zikir waktu pagi, insya-Allah kita sambung tazkirah pagi kita dengan kita mengorek Al-Quranul Karim sekadar yang kita mampu dengan waktu yang kita ada, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu pada pagi besok dalam waktu yang sama, dan juga dengan sambungan ayat kita bermula daripada ayat 15 linukhrija bi habban wa nabata, dan kita akan ulang balik cerita hujan kita ni insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.